Sayanglah berita baik kalau kamu tidak dengar. Okey, tak apa. Nanti kamu inform lah yang lain ya. Okey, 3D modeling, package drawing. Okey. Ada yang belum hantar untuk technical drawing tak? So far all of you dah submit kan? Betul? Okey, good. Bukan dalam Padlet sahaja. Saya nak kamu submit dalam ruangan yang saya sediakan pada minggu ke-6 tu. Ada package drawing and technical drawing submission. Ada tak? Okey. Yang ini yang ni. Nampak? Jangan ada tak hantar. Saya bagi markah berdasarkan daripada submission kamu dekat sini. Jadi same goes to you punya modeling nanti. Nanti you akan submit di sini juga. Okay, sebelum tu saya akan brief satu untuk yang ini sepatutnya 19 November hari tu saya dah brief dengan kamu. Jadi you all pun dah start kan untuk 3D modeling. Okay, boleh nampak tak project brief? Tak nampak? Okay, nampak. Siapa tak nampak, awak Piramli say apa yang awak kata Piramli tu, siapa tahu dialog ke? Okey, tak tahu. Kamu generasi baru, tidak layan cerita Piramli. Okey, ini adalah project 3 project 3 ni, project 3 which is your modeling and rendering. Project 2 saya dah brief tentang technical drawing. Yes, siapa tu? Hello? Russell, can you mute your mic? Apa? Saya mute sendiri. Okay, ini adalah you punya project 3, which is brief date actually should be 19 November. Dan sekarang dah berapa hari bulan? Sekarang dah 3 hari bulan. Betul? 3 hari bulan Disember. Jadi submission date adalah 10 Disember. Okay, so far jangan risau. Jangan risau Saya nampak ada yang mengemam air liur. Nampak? Cukup. Ya betul ni, nak hantar ni. Belum siap lagi ni. Okay, tak apa. Nanti kita akan adjust masa pengantaran tu because kita dah terdrag masa terlebih dan untuk penjimatan masa lagi you all dah tak perlu untuk print lagi punya produk. Okay, which is for me dia menjimatkan masa lagi. Okay, saya akan brief sebagai procedure di mana ini adalah untuk CLO2 to manipulate 3D design skill modeling software. And project objective is to develop student skills in 3D modeling skills and rendering. 3D modeling which is I will demo today and maybe I will share tutorial, a few tutorial lah for you guys for your reference. Okay, project brief. Create 3D modeling and rendering using Rhino or AutoCAD based on proposed design. Okay, based on you punya design lah. Kalau you buat casing, you buat landas, you buat kereta, you buat motosikal, you buat Hello Kitty. Jadi based on you punya proposed design, and student required to develop their product digitally by using Rhinoceros. The progress of the creating 3D model must be screenshot step by step to avoid plagiarism. Okay, must remember every step yang you buat, you mesti screenshot. Masukkan dalam satu folder. Your own folder lah. Masukkan on your own folder. Contohnya proses 1. Develop the 3D shape. Okay, 1. Number 2 is try to create a handle lah. Itu untuk yang kedua. Dan ketiga, try to make a boolean difference. Contohnya, you kena step by step, you kena screenshot. And the 3D modeling should be include extrude, curve, fillet edge, chamfer edge, and presentable. Okay,
I don't want to see you punya curve tu masih nampak persegi lagi. Contohnya you create box, dia punya edge tu masih nampak tajam lagi, nampak tajam. Kalau kena cucuk orang boleh luka, contoh. Jadi saya dah tunjuk few weeks ago tentang tu dan akan recap semula tentang fillet edge, chamfer, and apa lagi, extrude curve, and fillet edge, dan apa lagi itu boolean difference. Because ada pelajar yang keliru sedikit dengan boolean difference. Macam mana kita nak create lubang kan, that's why lah tutorial minggu lepas untuk memudahkan kamu follow lah. Tapi saya akan terangkan semula pada hari ini. Tapi beza dia, hari ini kita boleh berinteraksi. This is two-way communication lah for today. Okay, so the detailed product rendering with environment, this is for your rendering lah. And for viewport 3D modeling. Okay, apa yang saya maksudkan di sini, you have to submit this two thing lah. Detailed product rendering with environment. Which is, saya akan dedahkan kamu with rendering software, ataupun you can render it from Rhino also. Tapi for me, it's better if you have like mine, Keyshot. Tahu tak Keyshot? Keyshot rendering. Okay, kalau tak tahu nanti saya akan share lah. I will share a share folder, then you need to install lah on your laptop or your PC. Boleh? Itu untuk later punya ni. Tapi untuk yang ni, I need for viewport 3D modeling. Yes, yang benda dah siap tu, contohnya produk tu dah siap, contohnya casing, casing dah siap. Saya nak semua port, semua view tu ada. Contohnya top view, front view, side view and perspective view. Without render, okay? Sebab saya nak tengok di dalam Rhino tu 3D kamu macam mana. Then for viewport 3D modeling ni ada dua. Satu mesh, wireframe, dan satu lagi rendered view. Okay? Tahu kan macam mana nak setting tu kan? Okay, good. Kamu dah tahu, okay, good. Itu adalah project brief. Jadi take note and submission guideline, submission by Padlet. And at the same time, I will create submission on your punya ELIP dalam folder macam yang untuk you punya technical drawing. Okay, ini belum update lah. And on the submission, upload the soft copy of your findings via ELIP under Padlet link. Ini yang finding ni adalah yang inilah, based on your project brief. Okay, and evaluation criteria will be on efforts, okay, process and development, drafting, CAD knowledge, and drawing organization, 5 marks. So total for this project 3 is 20 marks. Okay, this is the rubric lah. Okay, the rubric is criteria, effort, process development, drafting knowledge, and drawing organization. Nanti saya akan upload dalam ELIP, so you guys can make it as your reference. Okay, is it clear? Okay, good. So, your final presentation akan mengambil markah sebanyak 40%. Okay, 40% your final Final, you akan didedahkan dengan you punya macam mana you create model, you create panel presentation, how you present, how to use your product. I will provide the template lah. So, as long as you follow the guideline, guideline submission, so you akan ada markah lah. Okay? Okay, good. Ada soalan tak? You nak I brief hari ni tak, you punya final, ataupun nanti after you submit your 3D modeling? Nantilah kan? Nanti you serabut pula, aduh banyak sangat ni yang Cik Amil ni. Okay, nanti okay. Relax dulu, relax, tarik nafas. Kita belajar dulu 3D modeling hari ni. Okay, ada soalan tak sebelum saya mulakan kita punya sesi demo? Okay, tak ada soalan Yep. If we have done our modeling 3D, right? We Yes. have screenshot, we need to do again. If you already done and you have all the criteria with extrude curve, fillet edge, chamfer, seperti yang I mentioned tadi, you can submit. Okay. Yes. But
You need to render it first. Okay. Okay. No need to redo lah. No need to redo and scratch, right? Yes. Okay. For today's demonstration is for those yang ada problem with 3D modeling. Because ada yang some of you have problem with sphere curve when they start to make a technical drawing. Okay. So today I will demo lah on sphere, on curve, or on sphere tu kan. Untuk bulat, how we get 3D and how to revolve. Jadi benda macam tu lah saya akan demo hari ini. That's why lah, mesti ni kalau ada soalan saya akan buka soalan dan kita akan cuba demo based on your question. Because kalau saya demo based on my visual, dia tidak akan sama dengan you punya problem. Okay, May? Okay. Yes, sir. Okay, saya buka soalan dahulu lah. Soalan di sini maksudnya bukan saya arahkan kamu untuk bertanya, saya arahkan kamu, contohnya kamu ada masalah untuk create shape, contohnya kamu ada masalah untuk tebuk lubang, contohnya kamu ada masalah apa lagi? Okay, to be honest, siapa yang belum start untuk 3D modeling? Boleh mungkin letak dalam chat, saya nak tengok. Semua boleh chat tak? Dari first class dapat chat, sir. Dari first class. Dari first class tak dapat chat? Memang tak ada chat box. Oh, tu. Okey, jap. Macam mana nak settingnya, ada yang tahu? I thought sir you knew like since first class we didn't have chat box for this like class. I don't know why. Provide chat everyone. Semua ada everyone ni. Cuba cek. Ada tak? Still don't have ah? Okay, dalam WhatsApp group. Dia option lah. Okay, saya nak tengok siapa yang belum buat 3D lagi. Type 1 lah dalam WhatsApp. Nombor 1 sahaja. 1. Diikuti dengan lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam itulah. Orang kedua tulis 2, orang ketiga tulis 3. Okay. Jadi saya boleh type amount. Oh, banyak. Siapa 4 2 kali ni? 4 2 kali tu delete yang 1. Please delete 1. Okay. Ini saya kena gunakan laptop, sebab Microsoft kalau saya demo menggunakan PC Office ni dia akan buat hal lagi. Jadi untuk persediaan, saya tidak mau drag masa lagi punya 3D modeling. Lapan. Okey. Hanya 8 sajalah saya nampak ni. Jangan ada masalah. Okey. Boleh saya tahu yang nombor 1, kamu buat 3D apa? Kelly kan? Siapa Kelly nombor 1? Yes, sir. Okey Kelly. You buat 3D apa Kelly? Your product? What is your product? Chair. Chair. Hmm. Chair. Sekejap, hold on. Saya tengok kami punya elip dulu.
Okay, this is totally wrong lah, Kerry. You punya technical salah. Okay. Okay, nombor tu siapa ni? Boleh tahu? Estelle. Estelle Natalie. Estelle. Estelle. Okay, not. Okay, ini adalah satu masalah juga lah, Estelle. Okay, number one, today kita akan cuba solve lah. Jadi take note yang lain mungkin berguna untuk pelajar yang lain juga lah. Okay. Number 3, siapa? Atmar. Atmar kah? Yes, sir. Okay, Atmar. Okay. Okay, any other issue now. Sekarang saya tahu masalah dia sekarang. Jadi saya akan demo lah. Macam mana how to counter balik dia punya problem. Same goes to the rest lah. Mana yang buat casing, mana yang buat pencil holder, I think tidak masalah, betul kan? Yang ada masalah ni bila yang melibatkan benda-benda bulat. Jadi mungkin demo hari ini lebih kepada more sphere punya curve lah. Okay, saya akan demo first lah. Untuk yang carry tadi, nanti you boleh revise semula you punya technical drawing. Because you punya design tidak sama dengan your technical drawing. And the way you lukis curve tu based on your Rhino punya ni view, dan nampak dia agak tersilap sedikit Kelly. Okay. Alright. Okay, boleh nampak screen sekarang. Saya tengah view laptop punya screen. Alright. Jadi untuk technical drawing yang berbentuk bulat, contoh untuk bulat berbentuk bulat, tidak semestinya kamu kena create bulat macam ni. Contohnya dekat belakang tu memang dah ada image lah, image bulat Dia draw image bulat dan dari pandangan hadapan dia macam ni juga kan, pandangan atas. Ini I will take secara basic sajalah. Okay, ini untuk pandangan atas. Jadi bila masuk perspektif dia jadi macam ni. Perspektif view. Dan view dia akan jadi macam ni sahaja. Jadi apa yang boleh buat untuk bentuk bulat ni sama ada you create one shape directly. Ini untuk memudahkan you punya kerja lah. Okay. Because that's kenapa kita gunakan Rhino, dia boleh Rhino actually is untuk visual laju because kalau you follow step by step untuk create curve tu dia akan rumit lah dan mungkin kamu akan confuse. Rhino basically kita boleh menghasilkan daripada kelas A surface sampai surface yang biasa. Kelas A surface ni maknanya ready untuk production lah. Tengok siapa tadi yang bentuk bulat? Atmar kan? Yes, sir. Atmar. Kan you ada masalah macam tu kan, betul? Yes. Okay, ada satu lagi bulat produk. Siapa lagi bulat kan? Tak silap macam nama kartun. Nama kartun pula. It's like kartun-kartun punya produk. Ada emotion. Saya, sir. Siapa saya tu? Liu. Lee. Liu. Yang pertama punya. Pertama Ya.
Okay, Liu, kamu ni karakter ni. Kan? Ya, Kamu punya karakter bukan, ada satu lagi saya nampak. Ada yang bulat. Sir, it's me, Estelle Nicoli. Estelle, okay, Estelle. Okay, betul kan? You ada masalah kan? Tengok saya nampak dekat sini pun you confused. Betul. So apa yang you boleh buat adalah first, kalau you create shape, contoh macam ni tekan ambil shape dari sini. Front view. Jadi yang lain boleh take note Okay, first create shape and trim. Ini kalau you nak buat secara manual untuk surface. Okay, nampak tak logo dekat sebelah tepi ni? Trim. Trim and non-trim. Okay, select all. Enter. Delete. And delete. Okay, just create one view saja. Satu shape saja macam ni. Satu curve. Dia tak perlu kamu create 2 atau 3. Because Spera physical dia lain. Dia tidak sama dengan rectangle, square. Dia agak berbeza lah. Jadi apa kita boleh buat adalah revolve. Okay, nampak surface dia kat sini. Revolve. Okay, start of revolve axis. Satu. And ke atas. Dua. Okay, revolve. Kamu nampak kat sini, you boleh pick which size you want. Nampak tak? Then make it 360. Nampak di atas ni, 360. Just enter. Okay, done. Bila tengok perspective view, shaded. Nampak sphere tak? Okay, itu untuk surface. Jadi ingat step tadi you create one curve, contoh tadi okay. You create macam ni sahaja. Okay. Then trim. Make sure ada satu line dekat tengah ni. Then masuk surface and revolve. Then select curve to revolve, enter. Then start of axis. Boleh nampak dekat sini Start of revolve axis. Tekan dekat bawah, klik end of revolve axis ke atas pula. Okay, di atas, di top view. Sekarang kamu boleh nampak start angle dekat sini. 160. Just klik saja. And revolution angle 360, okay betul. Melainkan kamu nak buat dia half, jadi bahagi dua lah. Jadi kalau untuk full sphere 360, enter. Dah settle. Jadi bila kamu dah selesai macam ni, contohnya you ada telinga dekat tepi tu kan. You boleh create telinga dekat sini. Another shape lah. Different. Di top view mungkin ada bulat. Bulat ni apa ni kau nampak? Just mungkin boleh tambah ni shape dekat sini. Okay. Step. And tarik atas. Dan ni mungkin boleh kamu turunkan ke bawah sikit. Okay, boleh nampak Okay, ada line dekat tengah. Macam mana untuk create line? Kamu boleh trim sahaja. Ambil polyline. Okay, contohnya you follow you punya technical drawing, you punya manual technical drawing. Maybe dia punya line tu dekat sini. Okay. Okay, macam mana nak stabilkan you punya cursor ni? Press tekan shift key
dalam keyboard. Okay. 1. Okay. Another one. Kat bawah. Shift. Okay. Done. Then, macam mana kita nak create garisan dekat you punya sphere? Macam you punya tactical drawing. Because dekat sini kita tidak nampak lagi. Semua nampak dekat perspective view, tak nampak kan? Line dekat sphere. Okay, macam mana kita nak munculkan line tu adalah dengan cara split. Dia bersebelah dengan trim tadi. Trim untuk curve dan ini split untuk mengasingkan dia punya surface lah. Okay, caranya adalah tekan split dan select dia punya surface tadi. Punya sphere tadi. Okay, select object to split, press enter when done. Okay, enter. Okay, select cutting object. Cutting object adalah curve yang saya create tadi. 2 ni. 1, 2. Okay, when you done, enter. Okay, automatically akan nampak line tadi. Nampak? Dia terpisah kan? Okay, dan untuk yang itu. Dan kalau nak create mata pun sama juga. Untuk mata lagi kat sini, kita pergi front view. Mungkin mata bulat sajalah, saya letak bulat. Okay, 1. And just copy saja. Ataupun mirror. Mirror. And cari center of you punya shape tadi. Okay, shift key. Dan okay, dekat sini kita dah nampak mata kan, tapi dekat kita punya ni tak nampak langsung. Jadi macam mana nak create mata tersebut adalah dengan cara okay, drag dahulu, keluarkan mata tersebut ataupun curve tersebut. Nampak? Okay, nampak mata, semua nampak? Okay, nampak stuck dekat PC ni. Semua okey ya? Okey, kalau okey, yang lain boleh bagi thumbs up tak? Saya nampak Nurhana dengan Cheng ni. Boleh spam pula. Spam you punya emoji dalam you punya ni. Okey, good. Okay, risau saya demo seorang-seorang ni. Okey, done Lepas tu, kamu nampak tak shape dekat sini? Project curve on control point. Okay, just click. Select curve and point to project. Curve tadi adalah yang inilah. Mata ni. 1, 2. Okey. Lepas tu enter. Lepas tu select surface. Polysurface of sub D. Itu adalah objek kamu lah yang sphere ni. Once dia dah keluar command macam ni, just select dia punya ni, apa ni yang shape ni. Tapi kena select dengan front view. Sebab kalau kamu select dekat sini, right view ataupun top view, dia tidak akan jadilah. Dia kena select dekat front view, dekat mana kamu nak project. Contohnya untuk mata ni dan front view kita nampak di sini. Then select dia punya objek tadi. Okay, once done, enter. Okay, nampak mata tak? Mata tu dah pergi shape sana lah. Jadi you boleh buang lah yang ni. Delete. Okay, macam mana create mata tu? Di dalam shape ini, cara yang sama juga macam di bawah tadi, split tadi. Go to this command, split, and select object to split. Okay, object to split adalah you punya sphere tadi. Okay, done. And enter. Select cutting object. Okay, select you punya mata tadi. 1, 2. Okay, dekat sini kita ada project 2 jadi alert. Dekat belakang pun ada mata, depan pun ada mata. Jadi kita escape semula. Jadi identify lah which one is the front. Okay, mungkin dekat sini. Okay, this one is front lah. Jadi kita kena delete yang belakang.
Okay. Patutlah slow, saya lupa sambung bateri. Sekejap. Okay, delete 1. Okay, kita mula semula proses tadi. Split and select object to split. Okay, dan enter and click select cutting object. 1, 2, then enter. Okay, done. Mata tu dah terasing lah. Faham? Okay, letak hidung pula. Hidung pun sama juga. Proses yang sama. Tentu hidung dia persegi. Persegi. Select surface curve tadi. Then drag ke depan. Then comment dia apa tadi? Project curve or control point. Okay, yang ada curve dekat atas ni, ada surface dekat bawah, dia punya logo. Okay, just click and select curve and point to project. Pilih you punya curve shape tadi. Then enter. Dan make sure you dekat front punya view. Macam saya mention tadi, kalau dekat tepi, dekat right ni ataupun dekat top, dia tidak akan jadi. Jadi pilih front view. Okay, dan select surface or poly surface, kemudian dekat comment ya, and sub D. Okay, select. Enter. Okay, again, belakang pun ada. Kamu nampak? Ni buang. Then buang. Split. Select object to split. Okay, enter. And pilih curve. Okay, done. Oh, belakang pun ada mata tadi. Kita tersilap tadi ya. Kita abaikan yang itu. Kita tadi belum buang yang shape first tadi, yang curve tu. Okay, macam mana kita nak tahu dia ni dah berterasing daripada you punya main shape ni? Caranya adalah you pergi kepada rendering tools. Render tools ni, dia ada bumi warna-warni kat sini. Bumi warna-warni ni you can select. Okay, select object for property editing. Contohnya mata, select satu and shift. Buat okay. Just klik bumi tadi. Untuk ubah material tersebut. Okay, kenapa dia tak keluar? Tunggu Okay, nampak tak? Dia kena select satu-satu rupanya. Kita boleh select all. Okay, just cari color yang kamu nak. Contohnya warna merah. Okay, ini pun warna merah. Klik bumi tadi, ini warna merah. Okay, then kita ada line dekat tengah tadi kan? Okay, macam mana kita nak tahu dia terasing? Select line tersebut, select shape tu, dan tukar color. Okay, ini warna kuning. Okay, satu. Dan bawahnya mungkin warna hijau. Okay, let's see. Nampak? Semua dah bertukar kan? Jadi simple saja.
Untuk telinga kamu boleh create shape lain lah untuk yang shape macam ni. Telinga boleh follow this step lah. Ataupun kamu boleh gunakan contohnya curve macam ni. Lukis tempat lain, jangan lukis di kamu punya area ni. Contoh telinga kamu macam ni. Telinga. Okey, telinga macam ni. Then macam biasa, macam mana kita nak jadikan 3D? Extrude, nak curve. Okay, adjust lah you punya height berapa. Follow you punya technical drawing. You punya lebar berapa. Okay, delete. Delete curve. Okay. Dan maybe boleh turn off you punya grid snap. Dan masukkan telinga tadi dan mungkin boleh pusing saja. Dah nampak telinga. Okay, based on you punya project brief tadi, make sure you follow. I don't want this kind of shape lah. Jadi kalau you nak submit macam ni, make sure dia ada elemen chamfer ataupun fillet edge. Jadi macam mana nak buat fillet edge? Just be solid. Macam saya tahu kamu semua dah tahu ni, tapi saya recap semua lah. Dan boleh pilih lah dia punya radius berapa. Maybe one should be okay. Enter. Okay, mana dia? Kenapa tak keluar? Fail to build. Maybe to be 0.5. Pun fail juga. So, kalau contohnya kamu berhadapan dengan masalah ini, mungkin kamu boleh tukar shape kamu. Sekiranya ada masalah. Mungkin boleh gunakan shape yang first. Yang tadi saya pilih yang kedua. Mungkin yang first ni boleh guna juga lah. Okay, contoh. Okay. Kita cuba extrude semula. Delete. And try to fillet semula. 0.5. Okay, done. Okay, jadi you ada, mungkin tadi saya cuba saya lukis tadi, dia punya curve tu mungkin agak sharp sedikit dekat bawah tadi. That's why lah kita boleh baca. That's why lah bila you ada technical drawing dekat belakang tu, you punya manual tu memudahkan you untuk trace lah. Jadi ini tiada benda untuk saya trace, jadi saya just buat macam tu saja. Jadi kalau you jumpa masalah seperti itu, just redraw semula you punya curve and extrude and fillet. Okay. Because semua ni merupakan trial and error. Jadi kalau you tak cuba, you tak akan jumpa. You tak akan tahu apa masalah. Okay, drag. Mungkin ubah angle. Then macam mana nak create ke sebelah? Apa dia? Boleh tak beritahu macam mana nak pindah ke sebelah? Nak create satu lagi. Come on. Gimana tu ni? Miro. Yes, Miro. Siapa tu? Siapa bercakap tu? Liu, sir. Okay, thank you Liu. Kalau dekat tadi saya bagi gula-gula lah. Tapi kita jauh lah. Mungkin tahun depan lah kalau kita dekat face to face. Mirror. Okay, mirror and cari center of you punya shape. Center. Okay, done. Dan kita ada telinga. Contoh yang macam ni lah. Contoh lah. Basic curve. Okay, dah nampak. This one is actually ready for render lah. Yang ni pun you boleh letakkan mata. Actually you boleh mapping apa semua di dalam. Mapping tu nanti kemudian lah dalam rendering punya ni session saya akan share how to map. Macam mana create texture. Because saya nampak few of your friend lah already apply texture on their 3D. Which is very good lah. Sebenarnya texture ni sangat mudah lah untuk you apply. Sebab semua dah ada dekat sini. Dekat layer, dekat rendering, properties, semua dah ada dekat sini. Material pun dah ada dekat dalam Rhino semua.
just render saja. Mungkin kalau kita ada masalah untuk install Keyshot, because mungkin ada masalah kamu nak download, mungkin perlukan data, jadi mungkin kita akan stick to the Rhino punya rendering punya software, yang built-in punya rendering. Tapi saya akan tunjukkan juga macam mana kita gunakan Keyshot. Jadi kita akan guna dua benda lah. Which one you prefer? Mana satu kamu nampak cantik. Contohnya mana kalau ada yang internet laju, mungkin boleh download, mungkin boleh install. Tapi pada masa yang sama kamu dibolehkan juga untuk menghantar rendering yang menggunakan software Rhino ini. Boleh? Clear? Okey, dan untuk shape macam ni jadi kalau untuk shape technical drawing dia, tiada technical drawing yang berlapis-lapis yang kita nampak curve bulat sana, curve bulat sini, di bawahnya ada curve lagi. Jadi you ada satu bulatan macam ni saja dan boleh create you punya. Before that, yang ni kena fillet lah. Jadi take note, avoid untuk yang macam ni jangan biarkan kamu hantar 3D yang masih tajam macam ni. Okay, fillet edge. Maybe 1. Okay, semua masih ingat tak macam mana export you punya technical drawing? Oh belum, sorry, saya belum ajar lagi. Okay, bila macam ni sebenarnya lagi memudahkan you untuk buat technical drawing. Macam mana? Okay, based on the shape. Ya, siapa nak cakap ni? Ada tak nak bertanya? Okay, ada. Okay, ini berguna untuk Estelle lah, Estelle kan ni? Yang produk macam ni, betul? Yes, sir. Okay, macam mana nak export you punya technical drawing? Because when you finish you punya 3D sebenarnya, you boleh create your very accurate technical drawing lah. So you can replace your first version. Same goes to others lah. Bila you dah start create 3D modeling, you boleh submit semula yang the accurate one. Contohnya macam ni. Satu contoh Okay, select all. And nampak tak dimension dekat sini? Dimension. And make 2D drawing. 2D drawing. Then nampak tak ada banyak view dekat sini? Choose the third one. Third angle projection. Kalau kamu nampak dia punya thumbnail dekat sini, thumbnail ni, okay, dia boleh tunjukkan ada isometric, ada perspektif, ada front view, ada side view, ada top view. Okay, itu untuk yang first projection. Choose the third one. And option, jangan ubah apa-apa from input object and make just tick the hidden lines. Tangent ni tak perlulah. And group output. Okay. Once you have done with this, just click OK. Okay, tunggu sebentar. Dia berpusing. Then magic akan terhasil lepas ni. Nampak? Jadi inilah you punya technical drawing yang sebenar. Okay. Dah belajar sesuatu tak hari ni? Nice kan? Jadi you tak perlu confuse lagi kenapa saya punya technical tidak sama dengan saya punya 3D. Okay, tak sama sebab that's why lah saya arahkan kamu untuk belajar manual dulu. Manual, you jangan struggle semua kan. Itulah yang masa dulu macam tu lah dia. Then second, saya suruh kamu untuk explore how to create 3D apa semua. Jadi ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya. Ada yang belum ada effort lagi, there's no problem lah, tidak masalah, as long as you try. Tapi bila you dah berjaya siapkan shape 3D, just apply this technique, you akan dapat you punya accurate technical drawing. Then just perlu adjust you punya dimension saja. How to adjust? Select semua ni, nampak? Technical ni semua tahu guna AI tak? Adobe Illustrator.
Okay, select all. And boleh kepada file, export. Export selected. Export selected. Nampak tak dekat bawah ni pilihan? Pergi kepada AI. Adobe Illustrator. Adobe Illustrator and rename lah. Apa tadi? So bonjol. Contoh ni. Okay. Then kita save, maybe kita save dekat desktop lah. Desktop. Okay. Create new folder. Demo CAD. Okay, so bonjol 1. Okay, untuk option yang ni, just biarkan saja. Jangan ubah apa-apa. Melainkan you nak print. Kalau you nak print, change to CMYK lah. Just click OK. Okay, done with that. Kita pergi kepada desktop and mana dia demo CAD. Klik. Open. Jadi daripada you punya technical drawing tadi, kita boleh export kepada Adobe Illustrator dan you boleh adjust dekat sana. You punya contohnya sekali lagi saya tunjuk lah. You punya top view, you boleh letakkan tulisan, you punya side view, you boleh letakkan dimension. Okay, follow you punya actual dimension. Okay, okay dah convert, nampak tak? Boleh masuk AI kan? Okay, just resize lah. Okay, cara resize, klik shift, hold shift key bila you nak resize. Kalau you tak hold shift key dekat keyboard, jadi macam tu. Nah, apalah ni kan rupa dia ni. Ini bukan technical drawing ni. Okay, hold shift key. Okay, then arrange properly. Okay. Dan you boleh buang line yang tidak sepatutnya lah. Contohnya ini sepertinya tak ada. Ini tak ada. Ini pun tak ada. Ini pun tak ada. Contoh. Okay. Yang ini pun sama juga. Dan line kat bawah you kena buang lah. Mana line yang tidak berpatutan, yang tidak sepatutnya ada, you boleh just buang saja. Okay, mungkin ini lah. Contoh. Dan dalam Human Technical, saya nak you letakkan teks. Contohnya, ini adalah top view kan. Top view. Ataupun top elevation. View lah. Sikit. Okay, top view di bawah. Ini front. Top front pula. Front view. Okay, front view. And ini adalah side view. And ini adalah isometric ataupun perspektif. Maybe just letak perspektif lah. Because kita export tadi bukan isometric, bukan parallel. Kita export tadi adalah perspective view. Perspektif. Okay, done. Okay, faham, nampak? Jadi saya nak you export benda ni, tapi make sure you ada dimension lah. Okay, dimension tadi you boleh create siap-siap dekat sini. Contohnya you pergi dimension, make to the linear dimension. Contohnya dia punya tinggi berapa. Kalau you punya ukuran lah, tinggi berapa? 43.99. Contoh macam tu. Okay, itu untuk radius berapa? Contoh radius. Radius. Ada radius semua ada dalam. Radial dimension. Contoh untuk bulatan ni. Okay. Okay, untuk out punya ni. Outer. Radius 32. Jadi buat semualah. Okay, yang ini samalah. Yang bila you dah buat ukuran radius dekat top view, there's no need to create another one lah dekat sini, tak perlu lagi. Maybe untuk mata sajalah. Okay, contoh. Dan you boleh export semula kepada punya Adobe Illustrator tadi. Dan apa yang you perlu buat bila dah settle macam ni, because nanti you akan buat panel. Dan panel presentation tu mungkin you akan letakkan, bukan mungkin, memang akan letakkan you punya technical drawing based on your 3D.
Jadi untuk yang ni should be all of you memang tidak masalah untuk accuracy lagi lah, because you export you punya technical drawing based on your 3D object, 3D modeling. Jadi you kena happy lah, because I will evaluate you punya technical drawing, tengok you punya 3D shape, okay sama. Okay. Kalau you follow this process, memang you akan dapat exact punya result. Tapi kalau you skip this process, mungkin you guna kaedah lain, mungkin saya tak pasti macam mana. Jadi mungkin accuracy itu mungkin tidak akan tepat. Jadi make sure you ada view yang macam ni dan ada dimension sekali. Faham? Dan apa yang perlu buat adalah export this one. Okay, you punya ni export as PNG. Nampak? Semua tahu PNG kan? Okay, PNG. Okay, converted PNG contoh. Okay, export. And resolution, pastikan medium atau high lah. Okay, biasanya medium lah. Dan klik interlace ni. Interlace ni untuk mengelakkan dia pecah. Dia akan cari kamu punya tu exact dia punya edge kat kamu punya shape ni. Just klik ni, then okay. Dan dia just save. Dan simpan. Okay, simpan you punya technical drawing. Okay, then kalau you nak update you punya padlet, boleh. You punya latest technical drawing. Tapi yang lepas tu jangan dibuang. Faham? Sebab saya nak tengok perbezaan dia macam mana. That's why lah saya suruh kamu submit dalam ruangan submission yang selain daripada padlet, because I want to see the difference. Saya nak tengok apa yang kamu belajar. Because kalau you replace dengan yang sana, kita tak tahu apa benda yang kamu belajar. What have you achieved from this class? Okay, clear? Cheng makin mengantuk pula. Awal-awal tadi dia happy, dia mengantuk lah sekarang Cheng. Semua nak rehat ke ni? Nak rehat 5 minit? Nak pergi tandas? Okay, kalau nak rehat boleh, kita rehat dulu. Kita tak boleh lama-lama duduk sebenarnya. Kalau saya rasa you macam mana? Okay, you stretch badan, saya bagi bagasa pula. Saya bagi masa 5 minit, give you 5 minutes. Okay, take break, buat kopi dulu. Dan kita berjumpa dalam pukul 10, 7 minit. Boleh? Okey, saya pun nak pergi minum dulu. Okey. Kita jumpa sebentar lagi. Okey. Sir, Yes. can you share the QR code screen? Because okay. just now I go to toilet. Okay. No worries. Okay, thank you, sir. All right.
Hello, we are back. Kita kembali bersiaran di dalam rancangan Hot FM. Halo, siapa nak jadi DJ lepas ni? Ceng boleh jadi DJ tak? Nurhana boleh? Boleh jadi DJ kan? Janji kena bayar boleh, sir. Oh, janji kena bayar. Okey. Kalau kena bayar, lain tahun lah. Boleh inilah, boleh apply pergi Bayu punya. So kita ada radio kan? Betul kan? Tahu kan? Ini masa ada radio. Kita ada radio kita sendiri. Boleh apply untuk inilah DJ di Bayu. Bayu ni tahu Bayu kan? Bayu ni Badan Budaya Unimas. Di mana masa study dulu saya pun ahli Bayu juga lah. Yang nari-nari tu. Tapi saya bukan menari Saya tidak pandai menari. Saya pandai bersajak sahaja. Okey, kita akan start kita punya sesi sebelah. Jadi hopefully dengan perkongsian saya tadi dia refresh sedikit dia punya ilmu tentang 3D tadi tunggu sebentar. Jadi saya harap kamu semua dah catat ataupun dah tulis proses-proses yang saya tunjukkan tadi. Jangan berharap sepenuhnya dengan video because sometimes bila you depend on video fully 100%, dia akan ada masalah di kemudian hari because sometimes teknologi ni akan menyusahkan kita juga. Dia kena you kena akan buat secara manual juga kadang-kadang. Okay, manualnya macam mana? You kena tulis. Instruction macam mana, proses macam mana. Because when you tulis, bila you tulis, memory tu akan lagi melekat lah for me. Bila melainkan ataupun you tidak fully berharap dengan video saja. Recorded video. Okay, kita sambung semula. Kita punya 3D boleh? Boleh? Mungkin kita cover sedikit lagi lah. Mana? Okey, boleh nampak the screen? Okey, yang lain okey tak ni? Yang lain okey Okey, next saya akan ajar kamu tentang array. Array ni ada kaitan dengan projek kawan kamu juga. Siapa tadi? Atmar kata silap. Yang ada banyak-banyak kaki tu. Atmar kan? Yes, sir. Ada banyak-banyak kaki tadi kan? Sekejap saya cek nama kamu dulu. Yang lain saya rasa tidak masalah untuk produce punya 3D. Sebab mau tu just shape punya problem sahaja. Tapi bila mendapatkan shape macam ni, saya akan tunjukkan demo lah. Okay, macam Atmar Atmar dia perlu draw satu persatu punya bunga-bunga tadi. Bunga dia punya. Tapi saya tidak akan buat produk baru, saya cuma akan tunjuk cara sahaja. Okey Atmar, saya nak, yang lain pun take note lah. For this tutorial, this second session lah, saya akan ajar kamu ataupun kongsikan how to array. Array ni you boleh buat repetition, maksudnya repetition lah tentang you punya produk. Contohnya, untuk kita nak buat kaki yang banyak untuk apa ni, alien ni. Saya sebutkan angry alien lah, saya bagi dia nama lah, angry alien. Okay. Macam cerita Fukuyo pula kan, angry alien. Ini anak punya pengaruh lah ni. Okay, first contohnya kita ambil atau kita lukis lah. Kita lukis curve. Satu curve, contohnya macam ni. Okay, one. Kita cuba potong dia. Okay, the top, the bottom. Okay. Mana nak potong tadi, kita pergi ke trim. Oops. Trim, enter, potong. Okay, done. Okay, ini untuk dia punya kaki lah, kaki angry alien. Okay, apa yang kita boleh buat adalah
dan extrude. Contohnya untuk extrude lah. Kalau nak extrude boleh, kalau nak create dia more dynamic pun boleh. Tapi for this one, sebab saya nak tunjukkan polar array sahaja, kita akan just gunakan extrude punya shape lah. Extrude curve, straight. Okay, ke atas Okay, dan delete yang lain. Dan yang ini kita kena betulkan the angle. Contohnya masuk angle sini. Okay, berlanjut pada pandangan bawah. Okay, masukkan sedikit. Okay, yes. Alright, nanti boleh masukkan lagi. Okay, adjust the angle. Masuk lagi. Dan macam biasa, pastikan kita to the edge dulu. Maybe to okay, kamu nak buat kaki dia ada 8 kaki ataupun 9 kaki. Boleh. Macam mana nak buat? Cara dia adalah bukan copy. Kalau macam yang biasa, contoh kita copy macam ni. Satu, lepas tu kena betulkan lagi. Kena pusing sana sini. Lepas tu, bila masuk shape yang lain, copy lagi. Leceh pula dia sama kan. Jadi macam mana untuk selesaikan masalah ini adalah select object tadi yang kita buat. Nampak? Pergi transform. Nampak array tak? Array. And go to polar array. Select. Okay, center. Tengok dekat comment ni. Center of polar array. Press enter to use the sequence origin. Center ni adalah sinilah. Center. Ini adalah center kita. Klik. Okay, number of item. Number of item ni adalah berapa banyak objek ni kamu nak copy. Kamu nak wujudkan ataupun kamu nak hasilkan. Contoh kamu nak 3 ataupun 5. Jadi just ubah number dekat sini. Contoh kita nak buat dia berkaki 8. 8 lah kan. Nampak yang macam tu. Enter. Okay, 360. Jangan ubah apa-apa. Just keluarkan saja line ni macam ni. Cursor ni macam ni. Jangan ubah apa-apa. Make sure dekat komen ni tertulis 360. Lepas tu boleh enter. Okay, done. Lepas tu enter lagi. Done. Okay, now we have kaki angry alien yang banyak. Nampak kan? Itu kegunaan polar array. Okay, kalau kita tengok daripada wire mesh, mesh view dekat sini kita nampak kaki dia ada banyak. Ini pun sama juga. Dari sini pun sama juga. Dia konsisten. Dia tidak akan overlap satu sama lain. Yang ini tidak akan terlebih. Dia akan konsisten. Contohnya kita kurangkan sedikit kaki dia tadi. Macam mana teknik tadi? Pergi kepada transform the command and go to array, polar array. And bila dah keluar komen macam ni, center of polar array, just click the center one. Okay, number of item. Contoh yang nak buat 3 ataupun 4. 3 lah. Enter. Dia 360. Just biarkan line macam ni. Dia punya cursor. Okay, 360 dan enter lagi. Sekali lagi enter. Sampai warna putih tadi dah hilang. Okay, done. Kita ada 3 kaki alien. Senang. Mudah tak? Jadi same goes bila you buat curve. Sama juga. Curve, kalau you nak buat dia nampak seperti banyak-banyak macam tadi, sama juga. Same punya command. Pergi kepada transform array, polar array. Dia ada banyak lah. Tapi for this one, saya akan tunjuk untuk polar array dahulu. Dia boleh rectangular, linear, along the curve. Contohnya kamu ada curve yang beralun-alun. Kamu akan boleh hasilkan curve, boleh boleh follow that curve lah. Contohnya untuk yang beralun macam ni, contoh kan. Okay. Kamu ada satu curve dekat sini. Contoh. Kamu nak
curve ni ada dalam setiap line. Ini pergi kepada polar array juga, and along the curve. Okay. Lepas. Okay, number of atom mungkin ada 6. Nak settle. Dia akan follow curve yang kamu buat tadi. Dengan ukuran yang sama, jarak yang sama, dan posisi yang berlainan. Okay, itu keajaiban array ya. Jadi dia boleh dalam bentuk shape, boleh dalam bentuk solid, boleh dalam bentuk surface. Jadi depend dengan what type of curve you want to create lah. Okay, so faham tak? Okay, jadi ini boleh di-apply untuk Atmar punya kaki panda ni lah. Dia boleh apply. Okay, untuk Atmar, saya nampak you punya top view tu, you just follow top view. Then automatically you akan dapat create shape daripada front and right view. Okay. Okay ya, Atmar. Hopefully lepas ni you tidak ada masalah lagi untuk create you punya technical drawing lah. Dan macam biasa bila you dah settle dengan benda macam ni, you boleh export lah macam step yang saya tunjukkan tadi. Pergi kepada dimension. Tapi sebelum pergi kepada dimension, select all dulu. Select new object. And go to dimension, make 2D drawing, and make sure you choose the third angle projection. Jangan pilih view. Kalau view dia akan hanya project satu saja. Si plane pun sama aja, satu saja. Dan ambil yang ini. This one, third angle projection. Okay, dan okay. Yang lain biar saja macam tu. Klik okay. Dan dia akan automatic keluar dekat sini. Semua akan appear dekat top view. Dia tidak akan muncul dalam front view atau perspective view. Dia ada macam ni, select all and go to your punya ni, file, export selected. Export selected and rename, contohnya tadi apa, Angry Alien. Then rename as AI lah untuk memudahkan edit di dalam Adobe Illustrator nanti. Okay, settle punya kerja. Okay, clear? Ada apa-apa soalan tak? Okay, buka soalan ni, okay, before kita habiskan sesi. Rendering nanti saya akan demo lagi lah. Once you have done with your 3D modeling, make sure saya nak pastikan semua dah siap untuk you punya solid punya modeling ni. You punya produk dah settle, you punya casing dah settle, you punya Angry Alien, you punya letak pensel, kerusi. Dan kita akan masuk slot untuk rendering. Lepas tu kamu akan boleh hantar you punya 3D dan we proceed to final project brief. Okay. Sir. Hello. Hello, sir. Sedap hebatnya. Ya. Siapa tu? Mary. Ya, Mary. Saya nak tanya, kalau dalam bentuk sfera ni kan, kita nak buat macam saya punya projek tu, tabung tu. Macam mana nak buat bulat di dalam dia? Sekejap saya tengok kamu punya ni dulu, pattern. Mary Mary. Ya. Sekejap. Kamu dekat ujung kah? 17. Okey, nampak. Tabung. Bulat dekat tengah. Maksud kamu macam mana tadi? Bulat dekat tengah. Dia ada ruangan untuk letak duit macam tu, duit shilling. Oh, faham. Saya faham. Okey, kamu boleh go straight terus kepadanya lah, Mary. Contohnya kamu ambil box ni. Sphere. Ya, contoh contoh macam ni. Saya tunjuk cara untuk kamu punya produk lah. Okay. Lepas tu kamu create another shape. Oops, sekejap. Delete. Buat satu lagi. Okay. Pastikan center lah. Center. Okay. Dan kamu adjust agak-agak lah. Bukan agak-agak, based on you punya ni lah, thickness you punya tabung tu macam mana. Okay. Done.
Dari pandangan atas dia dah okey. Lepas tu kamu kena double check dekat bahagian yang lain. Okay. Contohnya front view. Dia berbeza. Mungkin kita pergi kepada ghosted. Okay, adjust. Mungkin ghosted tidak nampak. Shaded pun tidak nampak. Wireframe. Tidak nampak. X-ray. X-ray lah. Ini second shape. Nampak tak shape ni? Ini adalah punya shape dekat dalam lah. Mary tadi, Mary. Iya, ya. Jika nak buat tabung kan dekat dalam kan? Iya. Okay, mungkin ni yang ni kena ukur lah. Berapa contohnya dimension tadi. Linear dimension. Contohnya tadi sini berapa? Okey, contohnya ini thickness untuk kamu punya. Contoh 3 cm. Kamu punya tabung. Okay, done . Lepas tu, apa yang kamu perlu buat adalah ambil boolean different ni. Nampak tak? Nampak. Difference and select the second one, boolean different. Jangan ambil yang ni. Yang ni ambil yang ni. Okay, done. Okay, select surface or polysurface to subtract. Contoh, ambil yang luar dahulu, yang paling besar dahulu. Then enter. Polysurface. Enter. Okay, sekarang kamu punya ni sebenarnya dah berlubang. Dia macam belum lagi. Sekejap. Kita cuba metod yang paling mudah lah. Sebenarnya ada satu metod lagi. Kita cuba ni dulu. 1, 2. Object.intersect. Okey, kamu dah cuba cara ni tak? Belum? Belum. Mungkin masa saya dapat size tadi dia berubah shape tu. 1. Sepatutnya kita boleh create lubang dekat sini. Never mind. Apa yang kita boleh buat adalah ambil satu lagi sekejap. Kita cuba ni dulu dan saya akan explain kemudian. Boleh? Boleh. Okay. Yang lain pun boleh tengok jugalah. Okey, macam ni boleh lah kot. Ya, macam coklat sekejap pula macam lah. Okey, sekejap. Okey, tadi Mary punya ni ada half punya shape tadi. Okey, shape. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita Mary take the second one tadi, boolean different. Okey, ambil surface, this shape. Okey, enter one more. Okey, nampak tak? Nampak macam terpurung kan? Mary? Nampak. Okey. Jadi just mirror semula yang ini. Mirror, once you dah mirror, should be accurate lah. Lepas tu boleh join sahaja. Macam nak join, nampak tak gigi-gigi ni? Nampak ni join. Oh, salah. Dia sepatutnya yang ni. Nampak tak bunyi bercantum ni? Nampak. Just klik lah. Oh, silap juga. Pun tak boleh. Jadi kita ada masalah dekat sini. Kita akan jumpa masalah lah. Jadi dia boleh sama ada you just kekalkan sahaja because kita tidak nampak pun bila kita render dia tidak kesesatan dekat sini. Mary, jadi you just boleh create you punya lubang tadi lah. Mungkin you boleh rotate macam ni. Contoh. Contohnya
daripada angle ni. Okey. Daripada review ni kan, kamu nampak kita boleh tarik dia punya tabung tadi. Nampak ada lubang. Ni nak create lubang dalam kan? Ya. Okay. Dan lepas tu mungkin boleh tebuk lubang dekat sini. Ni masuk berapa shilling apa ni? 50 sen kan? 50 sen. Tarik atas. Okay. Step yang sama. Pergi kepada boolean different yang kedua ni. Then klik yang shape first di atas tu. Enter. And enter you punya lubang tabung tadi. Dan nampak tak tabung? Nampak. Okey, lepas tu mungkin boleh create cylinder shape sebesar 50 sen. Contoh. Nak bagi cantik dia punya visual lah. Wow, pandai menabung lah Mary. Okey, contoh. Tu nampak lah tu, shilling masuk tu. Boleh? Boleh. Boleh kan macam ni Cantik boleh kan? sebut. Okey. Iya, boleh. Nanti just follow this step lah. Macam mana Okay. cara dia tadi, just create sebelah saja shape ataupun you boleh create bulat tadi, contoh macam ni tadi kan. Saya tunjuk semula lah. Macam ni kan. Jadi ambil dia punya center. Dia take di center, dia akan jadi end lah. Ambil shape rectangle lah. Rectangle. Ada 4 segi. 4 segi sama. Okay. And drag. Make sure dia ada masuk dalam dia punya ni tadi, dia punya spera tadi. And boolean different. Enter. Okay, done. Then create another shape. Sphere. N juga. Cari yang dekat tengah. Okay. Kat sini dah cantik tapi make sure you double check dekat right view and front view ni. Nampak? Dia lari kan? Adjust. Okay. Rasanya dah okey lah. Okay, lepas tu boolean difference. Select. Enter. Select. Done. Lepas tu just mirror saja. Mirror, okay. Kita ada mungkin error tadi untuk ni, tapi you boleh groupkan saja macam ni. Group, Ctrl G. Dah, settle group. Okay, done. Boleh? Boleh. Faham, Ni sir. boleh. Ni boleh mapping ni, 50 sen. Macam biasa Mary, bila you dah buat lubang ni tadi, pastikan you apply this fillet edge ataupun chamfer lah. Contohnya fillet edge maybe 0.3. Okay, you klik semua. Okay, jadi senang sikit duit tu masuk kan, dia tidak sangkut. Kan? Nampak curvy. Okay. Jadi dah tabung sini. Okay. Boleh faham Faham. Okay, Okay, thank you, ya. sir. Okay, welcome. Yang lain ada soalan tak? Sir, Yes. it's there. Ya, dia. I want to ask how to make like human chin for my product. Actually, I already made the neck one, but I'm a bit confused for the chin for the top one. Okay, hold on lah. See your product first. Alright. Human chin. Okay. So mean your product lebih kepada muka lah dia, betul? Yes, sir. Oh, that process should be, we just use a control point actually.
Control point. Okay, first we need to we can revolve your shape. Hold on. Revolve. Okay, revolve. Start of revolve. End of revolve. And okay, 360 lah. Ada. Yes, sir. Okay, 360. Okay. Done. Done. Maybe we can use just a control point to make your chin keluar. Okay. Hold on, kita cuba dulu. Kalau berjaya, alhamdulillah. Kalau tidak berjaya, nauzubillah. Tersembur. Sekejap, kita cuba dulu dia. F10. Okay. Should be okay. Kalau F10 keluar, then chin tu dagu kan? Betul dia? Yes, sir, dagu. But Dagu. actually, dagu tu like only dekat depan, sir. Like, yeah, like human, yeah, like human face. Human face lah. Okay, maybe like this lah. Boleh ke macam ni? Boleh kot. Ada? Boleh, sir. Boleh, you boleh adjust. You can adjust this actually. Contohnya, you can add some control point of your curve. Contoh, kalau you nampak komen dekat sini ada insert node, add node, insert the control point. Okay. Contohnya, you ambil control point tadi, just insert, maybe insert node lah. Tunggu sebentar. Kalau Maya mungkin lagi mudah lah untuk you buat muka manusia sebenarnya. Di Rhino belum explore lagi untuk buat muka manusia. Untuk human figure belum dia. Okay, sir. So I just make like this, the first one. Yeah, similar one lah. As long as dia ada nampak muka, ada nampak dagu tu okay lah. Okay, sir. Okay. Jadi kita boleh add control point. Contoh, select curve surface. Okay, you nak add control point dekat sini. 1, 2, 3. Dan okay, ini ke bawah sikit. Dia kena spend time lah dia untuk ni, untuk sebab muka manusia kan dia curve, dia bukan macam shape, bukan macam yang senang kita lentur kan. Dia muka manusia macam kita lah, ada yang berbeza shape, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ke depan, ada macam nenek kebayan kan. Jadi kena spend time dia on this one. Boleh? Boleh, sir. Jadi step dia adalah you can revolve your product tadi, revolve, and macam mana nak keluarkan benda ni adalah just select you revolve shape tadi and click F10 on your keyboard. Boleh? Okay, sir. F10. Then kalau contohnya tadi macam tidak cukup untuk you create control point ni kan, you boleh tambah dekat sini, nampak? Show object control points. Hold you punya mouse and ambil kat bawah insert node. Okay, select curve or surface. Okay, you boleh insert node dekat mana-mana bahagian. Contohnya di sini boleh, di sini boleh. Keseluruhan shape ni boleh. Makin banyak control point, makin banyak you punya shape boleh tweak. Clear dia? Okay, clear, sir. Okay, mungkin dekat telinga kan, you nak ubah dekat telinga. Mungkin tarik telinga sikit.
Contoh. Dia ada telinga. Mungkin hidung dia melampau mancung. 1, 2. Saya belum explore lagi untuk yang ni saya cuma demo saja. Tapi you boleh tambah lah. Contohnya you tambah control point dekat sini. Because untuk human punya figure, dia kena banyak control point dia. Kalau untuk face, contohnya untuk pipi kan, untuk tulang pipi, untuk mata, untuk kelopak mata, untuk dahi, semua kena ada control point. Okay dia, as long as you dah tahu dia punya step ni, should be okay lah. Alright. Okay dia, okay. Thank you, sir. Okay, welcome. Chameleon. Okay, yang lain ada tak? Sir, Ya, siapa tu? Liu. Okay, Liu punya produk tadi first one. Okay, first one. You punya technical drawing pun Liu, mungkin you kena ubah juga lah. First, you boleh apply same technique dengan dia tadi. Same technique dengan dia, tapi mungkin different punya ni lah. You boleh gunakan shape, template shape dalam ni. Contohnya, tiada contoh. Contohnya, tak ada contoh. Jadi, you boleh create new shape. Pun sama, you kena revolve, Liu. Contohnya, you buat badan tadi kan. Saya akan ambil angle daripada front view, you punya ni. You punya apa ni? Karakter apa ni, Liu? Anjing. Anjing okay. Sebab technical kamu ni, dia ibarat kamu melukis atas trino sebenarnya. Dia bukan technical. Okay. Create shape sebelah dahulu. Then revolve. Ini untuk body revolve. Oops. Pastikan kamu create one straight line kat tengah ni. Okay, done. And surface and revolve. Enter, start, end. Okay, 360. Okay, ini untuk badan anjing tu. Mana sudah anjing? Okay. Mungkin kita kena rotate dia sedikit lah. Okay, sini. Okay. Ini untuk body. Bila you buat untuk kepala dia pun sama. You boleh apply same teknik juga. But kepala mungkin lebih curvy, tertutup. Contohnya front view, kepala dia macam ni. Okay, susah sikit kepala dia tu. Dan ni kena pandai ni lah, follow you punya 3D dan you punya manual shape tadi. Punya manual technical drawing. Kemudian kita revolve juga. Revolve. Space. Revolve. Okay. 1, 2. Okay, 360. Dan besarnya kepala. Okay, size. Yang ni tadi berlubang berlubang. Bila berlubang, ini sebelah adjust ni. Sebab karakter tak semestinya dia macam you sebiji macam anjing kan. Dia punya ni like dog punya ni. At least ada similarity tu dah okey lah.
Okay, just boleh copy lah untuk same teknik lah. Tengok, ada nampak ada kepala kan? Munculnya tajam sikit lah. You bila just muncul ni dengan you punya shape tadi. You kena pastikan dia bulat sedikit, mungkin boleh shape lah. Dan untuk bahagian contohnya mata, hidung, boleh apply teknik yang first one tadi. Saya harap kamu ambil perhatian lah untuk yang teknik ni tadi yang angry alien tadi, yang saya pisah-pisahkan semua ni. Ya, same proses. Okay, dan untuk kaki, kaki yang kamu buat, ada kaki kan? Macam tiada kaki saya nampak ni. Tiada kaki kan? Tak ada kaki, tapi ada dia ekor. punya tail. Ya. Ekor ni kamu boleh gunakan yang ini. Contohnya kamu pakai chef macam ni. Kita pergi kepada mana? Sekejap. Dah banyak sangat dah dekat sini. Diorang boleh meeting dah semuanya. Ada kepala orang, ada alien, ada tabung. Okey, untuk you punya ekor, sama ada you boleh create pipe. Contohnya pipe macam ni. Curve. Contoh. Okey, satu. Solid pipe. Contoh, ini untuk apa ni, kamu punya reference sajalah. Untuk first, satu. Ekor ni macam trompet. Nampak tak, Leo? Ya, nampak. Nampak? You boleh apply this teknik lah. Contohnya, you letak sini tadi. Mana dia? You punya character. Kena attach lah. Attach video. Punya cute dog tadi. Okay, mungkin nak ubah dia punya angle. Ini tarik sana sikit. Mungkin ni bengkok sikit. Okay, sikit. Dan boleh create ekor pipe. Pipe. Okay. Mungkin untuk first ni 4. Yang 4. Yang dia punya hujung mungkin 7. Ya, kerasnya ekor. Okey, jadi bagilah dia smooth sikit. Hujung dia ni. Macam mana cara dia adalah yang ini. Boleh, Leo? Boleh. Nampaklah kan? Nampak sikit. Jadi bila you extract your technical drawing, nampaklah dia punya shape macam mana. Daripada side view, daripada front view, daripada top, dan daripada perspektif. Okay, done. Dan demo. Jadi hopefully thank you, sir. dia berguna. Okay, welcome. Hopefully dia berguna lah. Jadi saya nak you take note semua step-step yang saya ajarkan tadi lah. Daripada first object tadi, macam mana nak split, macam mana nak trim, macam mana nak create shape, macam mana nak tukar dia punya warna untuk membezakan daripada shape satu dengan shape yang lain, macam mana nak create tabung, macam mana nak tarik dagu. Dagu tadi satu proses yang kompleks sebabkan kita kena letakkan few banyak control point dekat revolve punya area tadi, macam dia punya. Tapi kalau you spend some time untuk contohnya satu malam you buat untuk tu, mungkin boleh jadi jugalah muka tu, as long as you tahu letakkan control point tu dekat mana. Dia tahu tak mana nak letak tadi, apa nak keluarkan control point tadi? Tahu sir. F10 key. Ya, contohnya macam ni tadi you select punya surface tadi, then klik F10 keyboard.
F10 dekat dia punya keyboard. Then akan appear lah. Lepas tu bila dah keluar macam ni, contohnya you nak create shape ataupun nak tambah control point, just click this one. Okay, add insert node. Klik dia punya objek lah. Macam tu. Just klik banyak, makin banyak you boleh tarik. Okay. Sama juga dengan Leo tadi. Leo ni pun boleh edit juga dia punya surface. Okay. Insert node, surface. Okay, mungkin ni nak dog yang ada shape sedikit ke belakang. Contoh, dog jadi unta pula. Okay. Okay, clear. Jadi hopefully semua clear. Step ni saya rasa sangat saya bagi pencerahan yang sangat simple dan mudah kamu fahami lah. Jadi kalau boleh yang mana dah siap untuk 3D, satu lagi ada saya nak demo tadi, nak buat zip. Ada kan? Siapa yang message WhatsApp saya untuk buat zip? Zip sebenarnya kamu boleh gunakan array punya ni. Contoh tadi polar array. Contoh kamu nak buat zip. First kita create macam mana shape zip tu dulu. Saya just imagine lah, imagine macam mana bentuk zip. Maybe macam tu. Okay, satu. Then kita draw another one. Okay, done. Okay, kita boleh trim. Okay, dan lepas tu kita copy ataupun kita mirror. Then reflect. Okay, tak ada. Mirror. Delete. Ini contoh lah, contoh zip lah. Boleh tak buat? Copy. Macam salah je zipnya. Macam mana bentuk zip Sekejap, saya tengok zip dulu. Okay. Sepatutnya ada both side lah. Jadi gimana nak trim. Jadi 3D ni kalau you dah mahir sebenarnya best lah. Okay. Trim satu lagi. Join and mirror. Okay, should be okay. Lepas tu apa yang perlu buat adalah buat 3D of this one. Contohnya kita copy dulu, tengok dia boleh atau tidak. Okay, boleh. Caranya adalah extrude first. Extrude dahulu extrude kerana curve straight. Pastikan karakter zip itu betul dia punya ukuran. Delete. Ini untuk zip then create one straight line. Dan okay, kita boleh gunakan teknik array. Select this one and transform array along curve. Okay, select path curve. Enter. Okay, ada 6. Jadi kita macam mana nak rapatkan dia? Kita tukar kepada 666 UP24.
Okay, salah. Maybe okay, 23. Okay, dah siap zip kemarin. Boleh? Dia tidak nampak zip sebab kita belum buat affiliate edge. Kita buat dulu. 0.2 maybe. Okay. Dan kita boleh jarakkan sedikit. So, mana step tadi? Select all, array, long curve. Maybe 22 lah. 21. Or maybe 18. Okay, done. Ni kita punya zip. Nampak tak? Senang kan? Jadi kamu tidak boleh, tak perlulah buat satu-satu kopi sampai satu masa kamu bosan. Bosanlah kopi. Penat. Lepas tu apa ni? Ukuran tidak ngam, tidak cun. Jadi ini adalah salah satu cara dia. Okey, kalau kamu nak buat dia terbuka, same story lah. Kamu boleh array dia long curve kan. Mungkin curve yang sebelah sini, mungkin kamu nak dia macam ni. Yang ke sana, jadi same proses lah. Mungkin zip tu terbuka. Jadi depend dengan dia punya curve tadi. Okey. Hopefully saya dah tunjukkan semualah step-step yang boleh menjadikan guideline. Even though dia bukan straight to your project, tapi at least ada similarity tu. Mungkin sama, mungkin teknik dia sama, mungkin tidak sama, dan kamu boleh apply lah. Dan untuk boolean different tu saya dah explain juga tadi macam mana kita create lubang, macam mana kita nak nak create lubang tabung, macam mana kita nak keluarkan shape curve tu kan, macam mana nak buat ekor, macam mana nak buat kepala, macam mana nak asingkan mata tadi. Jadi hopefully you can apply all this technique and siapkan you punya 3D model, dan kita akan pergi kepada rendering punya session. Rendering punya session ni actually sangat interesting. Saya tidak sabarlah sebenarnya untuk menunggu kita punya sesi itu, because itu adalah sesi terakhir untuk you punya 3D modeling. You develop you punya 3D, dan lepas tu kita akan pergi kepada panel presentation dan you kena prepare. Okay. Jadi mungkin minggu depan saya akan brief lah tentang you punya final project. Boleh? Jadi cukup tak kalau saya bagi masa 1 minggu untuk you siapkan model, you punya final model? Cukup kan? Okey, yang dah siap tu mungkin boleh ubah sedikit. Mungkin ada hari ni kamu dah dapat ilmu baru kan? Mungkin okey macam ni rupanya. Jadi you boleh tweak sedikit you punya 3D model, boleh buat. Dan untuk furniture tadi, kalau furniture tu mungkin boleh gunakan you punya ni lah, actual punya ni, shape. Macam siapa tadi yang 3D tadi saya cakap kena buat semula technical tadi. Kelly kan. Okey, Kelly ni dia keliru sedikit sebenarnya Kelly dengan dia punya ni. You boleh buat satu persatu Kelly shape ni sebenarnya. You kena tahu position tu dekat mana. Boleh tak Kelly? Okay, because it cannot be mirrored. Yeah, I know. That's why you kena buat. Contohnya di shape persegi kan tadi kan. Okay, you buat satu shape macam ni, satu, lepas tu lempar dia, you adjust. Okay. Dan lepas tu you create another shape sampai you jumpa you punya shape tu macam mana. Contoh macam ni kan. I know you punya shape ni actually very creative lah, cuma you tidak dapat explain di dalam 3D kan. Yeah. I know. Saya tahu macam mana you nak visualkan dalam drawing, mungkin interesting, tapi bila masuk 3D you agak confused sedikit. Yeah. Jadi caranya you boleh start main shape macam ni Kerry. Okay. You take this shape dulu, lepas tu dekat sini, you lukis dekat sini. Okay.
Saya pun tak dapat imagine sebenarnya you punya shape ni. Tapi mungkin dari sini you boleh guna teknik yang ini dan you boleh export you punya technical. Then kita akan faham. Nampak tak dekat sini you punya shape tadi? Okay. You can start explore with this lah. Hopefully this 1 week cukup sebab you punya ni actually simple punya form. Cuma it's just about the position je lah, peletakan tu dekat mana. Okay. Okay Gary? Okay, okay. Okay, just let me know lah. Directly PM me if you have any problem lagi lah. Okay, thank you, sir. Okay, sorry. Okay, hopefully semua dah okay sebab kita dah pukul 11 dah ni. Dan I think this is the demo yang paling lama saya buat lah untuk kamu. Sebab saya dah cover banyak ni semua ni. Jadi saya dah put some effort on your punya demo, jadi hopefully you boleh deliver punya 3D dengan baik lah. Okay Okay, kalau okay bagilah semangat sikit, bagi thumbs up lah. Jadi tidaklah tekak kering sia-sia kan. Okay, macam tu lah. Besok nak cuti ni ada alamak, saya tak ada cuti lah. Sabtu hari saya kena belajar juga. Saya ada kelas. Okay, kalau tidak apa-apa, you boleh proceed dengan you punya project. Mungkin lepas ni pergi makan dulu lah. Relax dulu, ambil makanan, minum, santai-santai. Dan bila mungkin malam you free apa semua, you boleh start explore lagi. You punya 3D. Tekak pun dah kering dah. Tak boleh menyanyi dah ni. Okay, saya akan stop share. Okay. Nasib baik hari ni saya bawa laptop ke office. Sebab kalau saya gunakan PC punya ni memang akan ada masalah untuk demo. Memang akan macam ni muka saya nanti. Tiba-tiba start. Okay, sebelum kita akhir, sesi Q&A dah habis dah kot. Cuma saya ingatkan, jadi buat kerja kamu enjoy. Jangan stres. Kalau ada apa-apa tanya. Selagi saya tidak sediakan ruangan submission di dalam Elip, selagi itu kamu jangan risau. Ada yang risau, sir, nak hantar ke sir? Nak hantar ni model? Belum lagi, jangan risau. Selagi tiada ruangan submission, arahan untuk submission, untuk assignment, maknanya belum lagi lah. Jadi untuk yang ini saya bagi masa seminggu lah. Seminggu start from hari ini, maknanya on our next class is your submission. Nanti ruangan submission tu saya akan beritahu lah. Saya akan sediakan di ruangan minggu ke-9 di mana kamu kena hantar untuk you punya 3D modeling. Once you dah hantar, kita akan start dengan sesi rendering. Okay. Pada masa yang sama juga, kita akan buat rendering, tapi make sure you punya produk dah siap, dah dihantar. Okay, clear? Okay, kalau clear, tanpa membuang masa lagi, boleh turn on camera, kita nak ambil sesi bergambar dengan family foto. Okay. Carry dia punya ni shape actually interesting lah, tapi dia tentang misunderstanding punya ni visual saja. Okay, tunggu sekejap. Alamak, start. Okay, siapa nak betulkan makeup, betulkan dulu. Jangan malu, jangan segan. Dia, are you okay dia? Saya nampak Okay, sir. okay okay, don't pening-pening okay dia. Okay, large view and dengan kiraan okay, semua on camera. Okay, yang belum on camera ni sila bagi spam, mana-mana spam, emoji marah ke, emoji sedih ke, as long as saya tahu kamu ada kat sini. Okay, boleh bagi tak? Kalau tak bagi, kira tak hadir ni. Habislah. Tak hadir lah ni saya nampak ni. Tak ada emoji spam ni. Oh, sedihnya. Maknanya mereka tidak fokus dan tidak melihat kita punya tutorial. Okey, tak apa, saya akan screenshot nama-nama ini. Satu. Tunggu. Saya kena hadir dengan kawan-kawan yang lain juga. Okay,
ke tunggu sebentar, sambil itu boleh betulkan makeup kamu. Itu. Okey, ada yang dah bagi emoji, kitanya. Cuba. Okey dan. Okey, kita ambil gambar dulu. Okey. Maniskan senyuman, lebarkan senyuman anda dengan kiraan 1, 2, 3. Benda lain pula, benda dekat sini. Okey, sekejap. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okay, that's all. Thank you so much. Thanks for your time. And see you next week. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome. Bye-bye. Bye-bye. Okay, so can leave, eh? Thank you, sir. Okay, welcome. Sir, Yep. can I scan QR? Boleh. Siapa tu? Siapa tu cakap? Vanessa? Sir, May saya nak tanya lah sebab yang filler 8 tu kan saya bukan Yep. semua sudut saya buat itu. So boleh tak? Ya, ikut kesesuaian ni. Kalau macam as long as yang nampak you apply, okey lah. Okey lah.